Jadi Kish, di Kampung Budaya Sarawak ataupun Sarawak Cultural Village akan menjadi saksi diskusi kita tentang satu perkara yang sangat membebankan di dalam bola sepak. Hmm, Membebankan otak dan fikiran ramai penyokong. Sama ada penyokong pasukan ini, penyokong negara ini ataupun tidak, itu bukannya satu permasalahan, tetapi tetap akan membebankan lawan dan kawan. Ada tiga perkara yang muktamad dalam hidup Kish. Kematian, cukai dan Itali mengalahkan England. 2 hari lepas Itali mengalahkan England sekali lagi. itu 1-0. perkara yang sangat berat, Ya, Faiz. ya, ya, berat. Dan sebelum kita mula perbincangan ni, aku just nak bagi trigger warning lah. Sekiranya anda di rumah yang menonton, sekiranya nama anda adalah Ruben Tevendren, saya sarankan anda menekan butang pause dan berhijrah Ke ke video video lain. lain. Kerana apa-apa yang anda akan menonton selepas ini, risiko dia anda tanggung sepenuhnya. Kami tidak bertanggungjawab. Tapi, sekiranya anda Ruben Devendran tetap mahu menonton, anda tanggung sendiri risiko dia. Okay? Betul. Aku tak tahu nak mula kat mana. Tapi aku rasa ada satu tempat yang aku nak bawa kita pergi. Okay. Aku nak bawa kita pergi ke permulaan kempen Euro England 2020 tahun lepas. Aku ingat lagi first game tu aku hang dan botak, kita orang buat pre-show dan kita nampak bahawa pasukan England, generasi pemain yang mereka ada pada ketika ini adalah mungkin generasi terbaik yang pernah mereka ada in a very long time. Golden generation dulu yang disebut-sebut tu, pandangan peribadi aku, the current crop of players, you could argue even better. Setuju. Tapi mereka ada seorang jurulatih yang sangat konservatif, Gareth Southgate. Now, to some extent aku faham bola sepak international ni hang kena pragmatism untuk memenangi Piala Dunia. Yeah. Kita tengoklah Fernando Santos ada sedikit pragmatism di Portugal dan dia menang Euros dulu. Didier Deschamps ada pragmatism di Perancis dan mereka menang Piala Dunia. Tapi pragmatism itu perlu dibawa dengan falsafah untuk prioritize pemain-pemain terbaik kau. Okay. Pragmatism tu 50%, 50% lagi adalah untuk play to your strength. Kalau kita tengok squad England ni Faiz, strength dia clear. Bukan defense, bukan goalkeeping, tetapi attacking midfield and the forward lineup. Option yang mereka ada di situ adalah kesemuanya generational talents. Dan sekiranya anda jurulatih sebuah pasukan di mana kekuatan utama adalah di bahagian serangan, tetapi anda memilih untuk beraksi dengan corak yang prioritize defense first and conservativeness first, aku rasa itu adalah strategi yang akan memakan diri. Dan sekarang ni Faiz, menjelang Piala Dunia, dengan situasi di mana dalam beberapa perlawanan terakhir ni England agak mengecewakan, no wins in the last 5 games, relegated daripada Nations League A, dan sekarang mereka hanya ada satu lagi perlawanan, and by the time mungkin video ni keluar, perlawanan tu pun dah habis, tapi mereka akan masuk ke kempen World Cup dengan momentum yang agak mengecewakan pada ketika ini. Mereka kata penurunan division itu adalah satu perkara yang normal. Sebab England pakai Aaron Ramsdale kan. Dah berapa kali adalah relegated. Berapa kali relegated. satu lagi trigger warning. Sekiranya anda bernama Elif Amira, di sini juga saya akan tekan butang pause kerana konten selepas ini juga tidak begitu friendly untuk anda. Jadi England, kenapa international break kali ini sangat penting untuk England? Ada beberapa sebab. Salah satu sebabnya kerana ini adalah 2 perlawanan terakhir sebelum England memulakan kempen Piala Dunia Qatar 2022 menentang pasukan Iran nanti. Kenapa? Okey, ini adalah international break terakhir. Mereka akan berjumpa 2 pasukan yang sangat kuat dalam Itali dan juga Jerman. Pasukan yang kalau hang jurulatih pasukan bola sepak negara yang ada peluang nak menang World Cup, hang akan rasakan inilah test matches terbaik kan. Selalunya orang yang akan pergi ke World Cup dia akan jumpa dengan the lesser known teams ataupun pasukan yang tak akan mengambil bahagian dalam World Cup. Tapi ini hang akan berjumpa dengan satu pasukan yang tak layak ke World Cup tetapi juara Eropah, satu lagi pasukan yang regularly winning the World Cup iaitu Jerman. Jadi hang akan argue yang kalau hang jadi Southgate, ini adalah masa di mana hang nak kumpul kekuatan sebenar, skuad bayangan hang sebelum ke Qatar. Kerana
ketika Premier League berhenti nanti, ketika Liga-Liga Eropah berhenti nanti, mereka hanya ada beberapa hari untuk melakukan latihan di St. George's Park. Lepas tu mereka akan ke Qatar. Ada lagi beberapa hari juga sebelum bermula dengan Iran. Jadi masa tak banyak. Jadi nak tak nak, Southgate kena prep. Southgate kena menyiapkan pasukan dia sekarang. Tetapi tak sampai pun berapa hari, 50 hari sebelum World Cup bermula, skuad ini cukup cacah merba dan hang boleh katakan skuad ni lebih cacah merba daripada mana-mana skuad selepas pengambil alihan oleh Southgate. The worst form The di worst bawah form, Gareth yeah. Southgate. Ini adalah the worst form. Aku tak tahu mana nak mula lah Faiz. Tapi kan bila aku tengok kita ambil perlawanan Itali dan friendly sebelum itu salah satu perkara yang paling menakutkan sekiranya aku penyokong England adalah betapa banyak mereka struggle untuk mencipta peluang di bahagian hadapan. Macam ni lah Faiz. Pasukan England yang masuk ke final Euro dan pasukan England yang sebelum itu semi-final World Cup dan diangkat-angkat oleh penyokong-penyokong bola sepak England. Mereka ni semua adalah pasukan yang nombor 1 defensively solid, yang nombor 2 dekat midfield tu kental, yang nombor 3 di bahagian hadapan walaupun mereka sedikit konservatif dan mencipta jumlah peluang yang tak setinggi pasukan-pasukan lain, but whenever they do create that chances, segalanya akan di-convert untuk menjadi gol. So mereka pasukan yang clinical and keep it tight at the back. Semua benda tu dah tak ada dalam tim England ni. Yeah. Dekat belakang shaky. Dekat bahagian tengah, aku tak nampak kekentalan tu. Aku rasa Calvin Phillips is a bigger loss than they imagine. Dan pada masa yang sama, England sangat kurang mencipta peluang. Dan even dengan peluang-peluang limited tu pun mereka tak convert jadi gol. Dan kalau aku Southgate, ini adalah perkara yang sangat merisaukan. Bahagian serangan hang tak boleh nak klik a couple of months before the World Cup. Yeah. And semua World Cup dan kejohanan besar sebelum ni, England banyak gunakan alasan, Premier League adalah liga yang paling intense. By the time we hit the summer tournament, our players are knackered. Sekarang ni hang tak ada alasan tu. Hang main dekat tengah musim. Player-player hang ni fully fit. And mungkin ada kecederaan sini sana but not knackered after a long season. So, aku tak dapat cari apa alasan di sebalik masalah prestasi yang mereka alami pada ketika ini, terutamanya di bahagian hadapan tu. Tak dapat nak score goals tu. Aku boleh katakan apa? Hang pernah tengok tak? Okey, sepanjang 5 tahun kebelakangan ni dominasi, bukanlah dominasi lah, kalau dominasi banyak menang piala, tetapi kekuatan luar biasa yang dipamerkan oleh Liverpool FC hang dengar. Semua orang tahu form mereka macam mana, semua orang tahu apa yang mereka boleh lakukan, dan semua orang tahu macam mana mereka boleh merobek setiap lawan yang mereka hadapi. Aku tak katakan Liverpool sama dengan England, tetapi krisis yang dihadapi Liverpool ini boleh hang samakan dengan pasukan Liverpool di awal tahun 2021 yang crumble dan akhirnya menyerahkan kejuaraan Liga kepada pasukan Man City kan. Pada ketika itu, pasukan Liverpool itu tetap pasukan yang paling kreatif, tetap pasukan yang paling progresif, tetap pasukan yang paling positif di Premier League. Tetapi kekurangan mereka di bahagian pertahanan itu memberikan influence ataupun memberikan satu dia mengurangkan kekuatan daripada segi foundation, daripada segi asas dia, dan akhirnya dia merebak kepada posisi-posisi lain, dan akhirnya Liverpool menghabiskan musim itu dengan tidak cemerlang, paling tidak cemerlang sepanjang 5 tahun lepas. Sama juga dengan Oli. Hang boleh argue apa tau? Hang boleh cakap yang semi-finalis di Piala Dunia 2018, finalis di Euro 2020, pasukan-pasukan ini sama seperti pasukan Oli ketika dia mendapat tempat kedua dalam Premier League dan menjadi finalis Europa League. Kan, pasukan yang menyerap tekanan dan menggunakan segala ruang di bahagian depan, menggunakan pace yang ada di bahagian forward dia, menggunakan teknik yang ada pada Harry Kane dan dalam Manchester United mungkin Bruno Fernandes pada masa itu, signing Oli, akhirnya mendapat tempat kedua. Tetapi di musim ketika Oli tidak dapat melakukan perkara tersebut, tambah-tambah lagi kekalahan di tangan Watford tu, skrip dia sama dengan England sekarang. No fluidity, your best players is not playing to their standards, dan juga
jurulatih tu sendiri dipersoalkan oleh semua penyokong. Dan sekarang ni bukan saja penyokong. Sebelum ni, suara-suara daripada ex-pros yang aku tengok sangat Pro Gareth pro Southgate. Gareth Southgate juga dah mula shaky pandangan mereka. Simple example Faiz antara pemain yang paling penting dalam sistem Gareth Southgate ni Mason Mount. Mason Mount so far this season at Chelsea mengecewakan. Aku tak tahu kenapa, whether it's the club, whether it's Daripada the hujung team, musim lepas lah. tapi he's been a downer for a while. Work ethic tu sentiasa ada. Tapi creativity dia tu yang menjadi tunjang permainan dia tu sepanjang beberapa musim lepas, kita belum nampak in the last few months, and that is having an impact on England. Passion dia tu tetap ada lah. Work rate lah. Work rate. Passion tu Scott McTominay. Okay. Bukayo Saka yang sedang meningkat naik bersama Arsenal in the last few games sebagai right winger mereka, dicampak ke left wing back oleh Gareth Southgate. Sungguh genius sekali. Which is bagi aku atrocious misprofiling of a player. Kemudiannya ada Harry Maguire yang ketika Euro 2020 dia masuk ke kejohanan itu on the back of a second placed finish bersama Man United dan berada di kemuncak tahap keyakinan dan prestasi dia. As a result, perform team of the tournament. Tetapi sekarang dia sedang beraksi untuk England di kala tahap keyakinan dia berada di peringkat paling bawah. Dan dia masih beraksi dalam kesebelasan pertama England. Luke Shaw, seorang pemain yang ketika itu sama kemuncak prestasi Man United, was absolutely brilliant untuk England at the Euros. Tapi sekarang ini dia tengah struggle dekat United, tak dapat first team. Malaysia yang mainly first team, but he's still the first option. Kenapa? Sebab there's another guy called Ben Chilwell yang juga pada ketika ini not necessarily the first option kat Chelsea. Kukurea ada di situ, kan? Kemudiannya hang pandang bahagian tengah, Calvin Phillips tak ada. Declan Rice is part of a West Ham team yang season ni Tak masih kick-off lagi sangat. belum fully kick off. Jude Bellingham sahaja dengan Dortmund slightly there. Harry Kane, okay, the only one. Ya, aku boleh respect, but Harry Kane bila main dengan England pun aku tak tahu apa. And bagi aku faham Southgate as a manager akan ada favourites dia. Player-player yang dia trust and dia nak letak di atas padang. But I think it's come to a point where hang kena bagi players that are at peak level confidence. Sebab World Cup ni, it's 50% of the battle is in your head. World Cup kan, it's a mental game. Hang kena ada player yang berada di kemuncak prestasi mereka. Ivan Toney has to be given a shout. Tammy Abraham has to be given a shout. Kalau hang tengok pemain-pemain yang beraksi, bagi aku, at this point, Ben White deserves to be in that squad far more than some of the other players yang ada kat situ. Hang kena bagi player-player yang ada di kemuncak prestasi mereka ruang dan peluang untuk beraksi dalam skuad kebangsaan England ni, and hang kena trust your attackers. Hang main 3 at the back dengan fullback yang kadang-kadang konservatif turun jadi 5. On top of that, hang ada 2 holding midfielder. Lepas tu hang ada just 3 orang je kat depan yang buat kerja menyerang. So I'm like, but your best players are your forwards. Grealish, Foden, Saka, Sancho yang tak ada dalam skuad ni pun biarpun sedang meletup untuk Man United so far this season. So aku tak faham apa perancangan dia menjelang World Cup. Kalau perancangan dia adalah untuk buat perkara yang sama di Euro, dan hang kena pastikan pemain-pemain sama yang meletup di Euro tu sedang berada di kemuncak prestasi mereka. Kerana kalau tidak, apa yang dapat di Euro tu hang takkan dapat kat sini. So itu yang aku tak faham tentang misi Southgate. They could very well go on and explode at the World Cup. We don't know. It could happen. Kita tak boleh tahu. Tapi berdasarkan gambaran semasa, kalau aku penyokong England, aku risau. And sejujurnya Faiz, majoriti penyokong England pada ketika ini sedang risau. Dan cuma yang terakhir yang aku nak cakap pasal England ni, masa, kalau nak cakap pasal masa, semua pasukan pun dah tak ada masa. Nak berhadapan dengan World Cup. Semua pasukan akan kehilangan best player masing-masing yang akan cuba untuk memberikan segala-galanya di peringkat kelab. Ini belum tentu lagi ni. Akan ada satu stretch yang dalam 30 hari ada 7 perlawanan, 8 perlawanan kan. Pemain-pemain yang macam Harry Kane akan tetap bermain setiap perlawanan untuk Antonio Conte. Hantar permainan Antonio Conte intens macam mana kan. Dan sentiasa akan terdedah dengan kecederaan. Kalau pemain-pemain dia yang dia percaya ni, the trusted lieutenants from Euro 2020 ni,
masih lagi tak dapat kick off the season bersama dengan klub masing-masing, apakah dia akan guna lagi? Ini adalah ulangan kepada Jerman di Piala Dunia 2018. Kerana Joachim Löw pada masa itu sangat mempercayai skuad yang memenangi Piala Dunia 4 tahun sebelum itu, dan akhirnya di 2018 group stage pun tak lepas kish. Sangat setuju Faiz. Ya, jadi itu adalah kita punya short discussion. Not short, but you know. Kita kena tengoklah apa yang boleh England buat di pentas Piala Dunia 2022.